السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Maji. Jilid 17. Jilid 17. Kita sampai muka surat 45. Muka surat 45. Kita masih lagi berada dalam satu hadis yang panjang. Hadis yang kita baca pada bulan lepas, hadis yang menceritakan kepada kita tentang bagaimana keadaan manusia ketika duduk di padang mahsyar. Kita rasa sangat susah. Ini hadis yang kita baca bulan lepas. Untuk pertama kalinya manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Kita tak pernah duduk di padang mahsyar. Tak terbayang pun pada kita macam mana rupa padang mahsyar. Untuk pertama kalinya manusia, apabila Allah bangkitkan dia di padang mahsyar, dia rasa sangat susah. Maka manusia sama manusia di padang mahsyar ini patut bercakap sama-sama sendiri. Pada siapa kita boleh minta tolong? Maka hadis yang kita baca dulu, mereka buat keputusan ramai-ramai. Mula-mula sekali nak jumpa Nabi Adam alaihi salam, nak minta tolong pada dia. Ternyata Nabi Adam alaihi salam tak boleh tolong siapa-siapa. Nabi Adam mencadangkan supaya dia jumpa Nabi Nuh. Bila jumpa Nabi Nuh, ternyata Nabi Nuh juga tidak boleh tolong siapa-siapa. Dan pada malam ini kita sambung hadis itu. Kata Nabi Allah Nuh alaihi salam, dia kata izhabu ila ghairi, izhabu ila Ibrahim. Fayatuna Ibrahim fayaqulun ya Ibrahim anta nabiyullah wa khaliluh min ahli al-ardi isfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi. Maksudnya pergilah kalian kamu kepada orang lain daripada aku. Nabi Nuh kata. Dia kata sudahlah, kalau semua orang aku memang tak boleh tolong. Kata apa? Kata Nabi Nuh kata, aku pun ada masalah juga. Masalah dia kita dah bincang boleh tak. Nabi Nuh alaihi salam, dia rasa dia bersalah apabila dia minta Allah selamatkan anak dia yang berkata kepada Allah. Anak dia dah nak tenggelam dalam air bah, dia minta dekat Allah, ya Allah selamatkan itu anak aku, itu keluarga aku. Tuhan Allah dia. Tuhan kata, wahai Nuh, dia bukan anak beranak, dia bukan keluarga, kerana akidah dia dengan akidah kamu tidak sama. Innahu amadul ghairu salih, sesungguhnya amalan dia amalan yang tidak salih. Allah kata pula lain kali jangan minta benda yang kamu tidak tahu. Maka Nabi Allah Nuh alaihi salam rasa dia ada salah dengan Tuhan, kerana dia minta benda yang dia tak patut minta. Oleh kerana dia ada salah, dia tidak layak nak minta supaya Allah lepas orang-orang lain yang salah. Dia mencadangkan supaya Allah jumpa Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata dia, pergilah kalian kamu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka datang mereka itu kepada Nabi Ibrahim. Maka ramai-ramai orang pada mahsyar ni pakai belawak mencari Nabi Ibrahim. Lalu berkata mereka itu kepadanya, wahai Ibrahim, engkau itu Nabi Allah dan kekasihnya daripada ahli dunia. Bila jumpa Nabi Ibrahim, kata dekat Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu ini kekasih Allah di bumi. Apa kata Nabi Ibrahim kekasih Allah di bumi? Tapi dalam banyak-banyak Nabi, Allah pilih dia untuk bina Kaabah. Senang tuan-tuan, orang nak pilih dia untuk bina Kaabah.
Kaabah yang kata hari ni kita pergi Mekah bertawaf tu. Kaabah tu batu asas dia diletakkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dia orang pilihan Allah. Syafaat telah bagi kami kepada Tuhanmu. Apalah halnya kami ini? Tidakkah engkau lihat barang yang ada kami di dalamnya daripada azab sengsara yang tidak tentu akhir. Orang hati jumpa dia kata, wahai Nabi Ibrahim, tolonglah kami. Tak tengok kami teruk macam mana hidup ini dan kami tak tahu bila nak berakhir kesusahan kami. Tak tahu bila. Bila didengar oleh Nabi Allah Ibrahim AS akan perkataan mereka yang demikian itu, lalu dijawabnya, fayaqulu inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah wa inni qad kadzabtu thalatha kadzabat. Fadzakarahunna Abu Hayyan fil hadith, nafsi nafsi nafsi. Maka berkata Nabi Allah Ibrahim AS, bahawasanya Tuhan aku sesungguhnya telah marah dia pada aku pada hari ini, hari-hari ini. Nabi Ibrahim pula, bila orang minta tolong, dia kata macam tu. Dia kata, aku bukan tak mau tolong hampa. Dia kata, tapi aku pun masalah lah ni. Hampa tahu tak, Allah hari ini dia marah sungguh. Aku rasa Allah tidak pernah marah macam mana marahnya dia pada aku pada hari ini. Yang tiada marah seumpamanya dahulu dan tiada marah seumpamanya kemudian. Aku rasa tidak pernah Allah marah macam mana marah di hari ini. Dan bahawasanya aku sesungguhnya telah buat bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim kata, aku masa jadi Nabi dulu, masa duduk atas dunia dulu, aku bohong 3 kali. Orang tak nak bohong. Bila dia bohong, dia ingat 3 kali. Saya tak ingat, saya tahu berapa kali dia umur lah ya. Kita dia, hari ni pun tak ingat apa kali bohong ni hari ni. Tahu dia umur hidup, Allah yang ketahui. Hari ni pun tak ingat. Ingat balik pada tadi. Nak boleh sampai malam ni apa kali bohong. Kabutnya kita. Nabi Ibrahim AS dia kata seumur hidup dia sebelum dia wafat 3 kali dia bohong. Ingat dia. Maka disebutkan segala bohong itu oleh Abu Hayyan di dalam hadisnya. Dia kata ada dalam hadis lain dia telah panjang tentang masalah Nabi Ibrahim kata bohong. Maka bohong itu pekerjaan yang ditegak oleh syarak. Dia kata bohong tak boleh. Bohong tak boleh. Oleh itu, biarlah aku dengan hal aku sendiri sahaja. Diriku. Saya kata sudahlah, saya minta tolong aku lah. Aku pun ada sikit. Dia tunggu Tuhan nak bicara aku bila. Saya minta tolong aku. Tinggalkan aku seorang. Tinggalkan aku. Masalah. Dia kata, bohong Nabi Ibrahim 3 kali itu apa dia? Bila yang Nabi Ibrahim bohong ni, dia bohong apa? Dan pakai apa dia bohong? Kata dia adalah bohong 3 kali itu. Pertamanya, melihat Nabi Allah Ibrahim akan bintang-bintang di langit. Hal keadaan Nabi Ibrahim pada ketika itu memikir akan dirinya bagaimana dia nak tipu kaum. Satu hari Nabi Ibrahim duduk dia rumah berhala bersama dengan kaum dia yang memang sembah berhala. Dia duduk dekat rumah berhala tu, dia tengok bintang di langit. Dia tengok bintang tu, kepala tu fikir aku nak orang buat ni kemana. Supaya berkeyakinan mereka itu ia mau kena faham. Dia nak mohon mereka ni supaya mereka percaya kata dia ni akan diterang penyakit faham. Dia tak sakit lagi. Dia kata dia lepas ni akan kena sakit faham. Maka dirinya waham akan mereka itu dengan mengambil dalil bahawasanya dirinya datang sakit. Sebagaimana cerita Tuhan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fanazara nazaratan fil nujum faqala inni saqim fatawallaw anhu mudbir. Sallallahu alaihi. Maka memandang Ibrahim akan satu pandangan pada bintang-bintang di langit. Allah cerita Nabi Ibrahim bohong kaum dia ni, bohong tu Allah cerita dalam Quran. Makna kata dia bohong tak salah. Bukan bohong sunat. Kerana tidak ada sebenarnya istilah bohong sunat. Tak ada. Bohong tak ada sunat. Nabi Ibrahim bohong ni bukan bohong sunat. Dan dia bukan bohong yang diharamkan. Dia bohong kerana memang Allah yang menggerakkan dia supaya berbohong.
Allah cerita pula benda di dalam Quran. Fanazara nazratan fil nujum. Maka memandang Ibrahim akan satu pandangan pada bintang-bintang di langit. Faqala inni saqim. Lalu katanya kepada kaumnya yang mau pergi berkumpul dan berhimpun keramaian hari besar itu, kata dia bahawasanya aku akan sakit. Dia tengok bintang di langit itu, dia kata dekat kaum dia, engkau faham tak bintang ini? Keadaan dan kedudukan bintang ini menunjukkan bahawa aku akan sakit. Memang ada ilmu kaji bintang, kan? Ilmu astronomi ini memang ada. Cuma ilmu ini kadang-kadang dihalusi dan dibaluti dengan faham-faham yang khurafat dan bukan-bukan. Nabi Ibrahim alaihissalam sesuai dengan fahaman kaum dia pada masa itu, percaya kepada bintang ini menunjukkan malam ini dan sebagainya, maka dia ambil kesempatan atau kepercayaan mereka ini. Dia kata, apa tengok bintang tu, apa nampak bintang tu macam ini. Keadaan bintang tu menunjukkan bahawa aku akan sakit, aku akan kena penyakit tangan. Dengan dalil, dia kata, aku lihat pada bintang berkian-berkian. Dia kata, bukti dia nak tengok bintang tu, bintang ni dia agak begitu begini, buat itu tak ada. Kita dengar. Dan kehendaknya datang sakit itu, ialah sakit tahun. Dia kata, bintang ni dah berbicara, aku akan sakit dan sakit aku itu sakit tahun. Dan adalah ia walid bagi penyakit atas mereka itu, iaitu penyakit tahun. Penyakit tahun ni dia dah sebut, buat ni dekat takut dia. Nah, ta'un ini contoh bukan ta'un bagi kita lah minum air abdul tak nak. Ta'un dalam bahasa hadis ini maksudnya penyakit yang boleh merebak tak. Maka dia panggil ta'un. Apa juga penyakit yang orang putih kata epidemi. Nah, epidemi ini maksudnya dia wabak. Dia wabak. Dia kata dia akan kena satu penyakit ini jenis wabak. Tak ada siapa duduk tak tahu kena dia. Itu maksudnya. Puak ni dengar satu. Maka penyakit itu takut semua orang akan jadi menjangkit kepada mereka. Lalu berpecah belah masa itu lari daripada dia. Puak ni bodoh lah. Puak dia lah. Kalau tidak dia tak percaya kepada macam-macam. Itu sembah ini berbalik dia. Jadi padan dengan bodoh mereka ni. Bila Nabi Ibrahim dia habak begitu. Dia kata tengok bintang tu begitu. Bintang ni berbunyi. Dia kata yang ni semua nak habak kata aku nanti nak kena penyakit tangan. Tunggu. Kenapa nanti kena emak. Tunggu. Dah. Okey. Maka itulah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Fatawallau anhu mudbiri. Allah cerita juga ada puak ni cerita lagi. Allah kata puak ni bila dengar Nabi Ibrahim kata aku nanti nak kena penyakit tahun, fatawallau anhu mudbirin. Maka berpaling mereka itu memberi belakang daripadanya dan kabur lagi. Lari, ya tunggu apa lagi? Tunggu lagi dia. Lari. Dan lari mereka itu tidak pun di dalam keramaian hari raya mereka itu. Kebetulan hari itu mereka dengar sambut hari raya apa lari di tempat itu. Dan ditinggal mereka itu akan dia di dalam rumah berhala itu. Apakah lari tinggal dia doang. Ini aja dipegang. Dan tiada sertanya seorang pun. Seorang pun tak mau tunggu. Orang yang nak kena tahu. Lari habis tinggal dia seorang. Maka dia pun mula mengerjakan berhala. Ini cerita habitat kali dia dengar. Maka diparang-parangnya dan ditukul-tukulnya habis-habisan pecah belah dan patah semuanya. Kemudian diselipkan tapak di celah setiap berhala yang besar. Dia ambil tapak, dia potong mata tangan itu habis semua acak oleh. Dia ambil senjata dia guna buat tapak-tapak ni, dia dibubuh celah setiap potong tapak. Maka pada katanya aku mau sakit kena tahun itulah bohongnya. Dia nak abang itu. Itu yang kata dia bohong. Bohong yang kedua pula ialah tinggal Nabi Ibrahim serta isterinya pada satu negeri yang sangat zalim pada mereka. Ini cerita bohong itu. Ya. Satu hari itu Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di sebuah negeri. Negeri ini kebetulan raja dia cukup zalim. Dan isteri Ibrahim yang bersama-sama itu ialah Siti Sarah. Isteri dia pada masa itu, isteri tua dia ialah Siti Sarah. Dia bawa Siti Sarah dalam musafirnya itu dan dia tinggal di sebuah negeri. Dan ditanya orang kepada Ibrahim, siapa dia perempuan yang bersama-sama dengan kamu ini? Siti Sarah ini ada pegang. Bila dia bawa,
Orang pun kata dia tadi tengok, sejak nak berbuat nak jalan dengan dia ni, apa dia ni? Kalau dijawabnya dengan katanya, ialah saudara perempuan dari dia. Siti Sarah dia. Siti Sarah itu dia, isteri dia, pada masa itu. Bila sampai di negeri hak raja dia zalim ni, bila sampai di situ, orang tanya dia siapa ni perempuan hak lawa ada sebelah kamu ni? Dia kata, yang ini adik saya. Sarah pada diri saya. Dia kata ni adik saya. Sebab dia katakan demikian itu, kerana dia tahu bahawa orang-orang cemburu akan dikatakan isteri, lebih cemburu daripada dikatakan saudara. Nah, kerana dia tahu, dia kata puak-puak ni kalau abang bini, dia kamu ada kita ada saya. Dia kamu ada kita anak tunggal rumah tangga dia kamu ada kita anak ketiga anak. Jenis penyakit puak ni begitu. Dia tak boleh tengok orang senang sikit dia nak tunggang buang, dia tak boleh tengok orang ni nampak okey sikit dia nak kerja anak buang, dia tak boleh tengok orang ni dapat bini segak sikit dia nak buat saya buang, dia jenis begitu. Jenis tak mau tengok orang itu. Jenis orang ni orang situ ni. Dan takut pula Ibrahim bahawa dibunuh apabila diketahui oleh raja akan dia bahawa itu isteri. Raja tu tak satu kawannya tu. Raja ni pula kalau tahu kata ada rakyat dia yang mempunyai isteri suami, dia bunuh orang lagi ni, dia ambil diri dia. Ini tak kena tu. Ya. Macam tu pula keadaan dunia itu. Hak rakyat, cara rakyat ni cara rakyat dia cemburu, dia tengok tahun ni bini segak, sebagainya nak pelipuk rumah tangga. Hak raja ni pula dia tengok ada rakyat dia boleh bini segak orang, dia nak bunuh orang lelaki tu, dia nak ambil bini kawan-kawan itu dia. Orang tak elok belakang. Maka dengan helahnya itu diselamatkan Allah keduanya. Diselamatkan keduanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bencana raja yang zalim itu. Dengan kerana dia kata ini adik dia, jadi dia ada apa? Sakit hati semua orang. Orang ramai itu, adik orang pada ditimpang pergi mata. Jadi tak apa-apa, masih tinggal lagi. Ya. Dia raja itu, bila tengok kata ni siapa ni? Adik orang. Kalau dia, mana ada. Jadi dengan kerana helah dia tu, dengan kerana hukum dia tu, dia selamat. Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dia dari Siti Sarah isteri dia. Dia dua selamat. Bahkan tidak cukup dengan itu. Kerana diberi raja akan dia seorang khadam perempuan. Namanya As-Sayyidah Hajar radhiyallahu anha. Raja bukan cakap tak marah apa. Bagi pula khadam seorang lagi. Ambil seorang anak ni. Tapi apa aku berkenal tengok adik anak ni saja. Dia kata ambil seorang lagi. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ada dua. Jika ada ini, ya, ada juga. Ya, itu bohong yang kedua. Bohong yang ketiga. Dia kata bohong yang ketiga iaitu sebagai yang diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran. Allah cerita dalam Quran. Firman dia, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Fas'aluhum in kanu yanfiqun. Ain cerita. Berkata orang yang kaum Nabi Ibrahim kepadanya, adakah engkau yang telah memperbuat pecah belah berhala kami ini, wahai Ibrahim? Buat ni raya minum awak tonggang langgang mabuk tunggu kembali apa semua. Bila dah banyak tidak aktif balik-balik ke rumah berhala ni tengok rumah banyak untuk habis semua. Oh, kata siapa ni nak buat lagu ni? Pecah ni hanya buat dia ni. Ada kata dia ni. Jadi dia kata jumpa dia tanya dia. Kata dia, anta fa'alta hadza bi alihatina, maka yang buat ni dekat Tuhan kami. Dia bertanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jawabnya bahkan memperbuat yang besar ini. Maka tu balas tanya mereka itu. Jika ada mereka itu bertukar. Nah, aku apa? Bohong. Itu bohong. Dia kata jangan dia tuduh apa bukan apa. Dia pun buat tengok. Tengok. Nak besar tu ada tapak di selang. Aku mohon dia lagi. Dia kata begitu. Nah, yang pastinya dia kata aku tak buat. Tapi aku dekat dia. Dia kata kenapa buat tak tanya dia. Dia tanya dia tengok. Kakak tu dia boleh hadap apa yang buat. Ini soalan bodoh. Dia sesuai kepada orang-orang yang Allah tadi. Ada Abu Jahal apa tadi ini sama. Tapi dia ayat dia tu satu keras itu kelihut. Ya, kita gitu lah. Kita tak boleh kata orang bodoh, orang marah.
Nah, dia kata, tak ada dia. Ada dia pun tak ada maaf. Ada. Nabi Ibrahim alaihissalam, bila dah benda menjadi macam ni, orang tanya, dia kata aku tak ada. Perkataan dia, aku tak ada, itu bohong. Kerana dia yang dah. Tapi dia kata begitu dengan tujuan apa? Nak bagi orang-orang ni semua boleh fikir. Jadi tidak aku tak ada. Kalau hampa tak percaya, hampa tanya dia ni. Ada apa? Satu, kita tapak dia ada kat dia. Yang kedua, dia ada tengok kata dia tak tahu siapa dia. Kita ni ada. Kalau sampai nak habak, siapa buat dia tak boleh. Dia kata, dia tak tahu dia sambung ayat tu. Dia berhenti satu pun. Orang faham. Dia kata kalau sampai nak habak, kata siapa buat dia tak boleh. Dia kata, dia berhenti satu pun. Tak boleh. Tapi buat ni kata, tak boleh. Dia kata, Muslimin dan Muslimah yang berkata. Firman Allah lagi dalam Quran, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Maka kembali mereka itu kepada diri mereka itu. Maksudnya apa? Sudah. Kembali mereka itu pada diri mereka itu. Maksudnya sudah mereka. Kita pernah tengok orang lupa. Dia tak sedar diri dia baca diri dia itu olah apa macam-macam. Dan lagi bila dia sedar balik, dia kembali pada diri dia. Sekarang tu dan dia dah sedar. Dia balik kepada diri dia. Itu maksud Allah dalam ayat tadi. Dia kata faraja'u ila anfusihim. Maka kembali mereka kepada diri mereka itu. Maksudnya mereka sudah belajar. Maka berkata setengahnya kepada setengahnya bahawasanya sekalian kamu orang yang salih. Bila dengar Nabi Ibrahim kata macam tu, Allah bertanya dia ni, kata dia tak boleh ada. Bila dengar macam tu, terasa diri dia ni terbodoh selama ni. Jadi mati-mati dia kata aku, dia kata awak dah kita ni, awak. Sudah lah, dia kata mana lepas-lepas lah. Jangan, kita dah tahu selama ni, kita ni memang dah terbodoh dengan benar. Maka sudah balik dia ni. Bila sudah Ibrahim berkata diriku seperti yang di atas tadi, maka dia pun berkata, Izhabu ila ghairi. Izhabu ila Musa, fayatuna Musa, fayaqulun, Ya Musa, anta Rasulullah, faddalaka Allahu bi risalati wa bi kalami ala al-bashar, isfa' lana ila Rabbi. Ini dah habis cerita dia bohong 3 kali itu, dia pun kata, sudahlah, saya minta tolong aku ada masalah, aku ada kes nak kena bicara dengan Tuhan, kes aku bohong 3 kali, masa atas dunia ini. Aku tak tahu apa kesudahan kes aku. Jadi lah ni kata tunggu aku lah. Aku memang tak boleh tolong apa. Serailah tengok jumpa Nabi Musa alaihi salam. Kok Nabi Musa boleh tolong apa. Itu maksud hadis. Kemudian dia kata ala tara ila ma nahnu fi fayaqul inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah wa inni qad qataltu nafsan lam umat biqatliha nafsi. Maka pergilah sekalian kamu kepada lain daripada aku. Pergilah sekalian kamu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka datang mereka itu atas Nabi Musa. Nabi Ibrahim kata cerai tengok jumpa Nabi Musa, kok dia boleh tolong anda. Lalu berkata mereka itu, wahai Musa, engkau seorang yang menjadi pesuruh Allah. Telah dilebihkannya dikau oleh Allah dengan menjadikan dia pesuruh. Dia pun macam itulah. Sampai dekat Nabi Musa, hidup kata, wahai Musa, kamu ni bukan orang jalan-jalan, kamu ni orang istimewa. Allah lebihkan kamu, maka kamu hidup di atas dunia dulu. Dan dengan berkata dengannya, kamu dipilih oleh Allah untuk nak bercakap dengan Allah. Kita ingat balik, Nabi Musa ada di salah di atas bukit apa? Bukit Turkina. Naik atas bukit Turkina bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta dekat Allah, ya Allah, tunjukkanlah dirimu kepada kami. Tuhan kata dekat dia, wahai Musa, unzur ila jabal. Tengok bukit ada sebelah hantu. Pak ini tak parah makan. Kalaulah bukit tu kekal di tempat dia, tak bergerak, tak berubah, tak jadi apa-apa, tak tahu sekarang. Tak lagi yang boleh tengok. Allah mentajadikan nurnya kepada bukit itu, ja'alahu dakka. Ajak lebok jadi abu bukit. Taukan Nabi Allah Musa alaihi salam 40 hari 40 malam. Nabi Allah Musa alaihi salam ini spesial dia ni. Allah panggil dia nak ada bukit Turkina bercakap dengan Allah.
Maka di hari akhirat itu, orang-orang ada menghadapi susah pada masa ini jumpa dia, dia kata hati kepada dia kata, wahai Musa, tolonglah kami. Kamu orang spesial, kamu istimewa di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti dia, Allah pilih kamu untuk bercakap dengan dia masyarakat dunia. Dilebihkannya atas manusia semua. Tolonglah apalah kiranya akan kami itu olehnya. Tolonglah kami, apa salahnya tolong kami. Cepatlah bagi kami ini kepada Tuhannya. Tidak engkau lihat kepada barang yang kami di dalamnya, daripada azab sengsara yang tidak terkira susahnya dan keberatannya ke atas kami. Jadi kamu tak tengok kami susahlah ini, mintalah dekat Tuhan supaya Tuhan tolong kami. Bila didengar oleh Nabi Allah, itulah tolong begitu. Bila didengar oleh Nabi Allah Musa, bukan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak cerita tadi. Bila didengar oleh Nabi Allah Musa alaihi salam akan kata mereka yang demikian itu, lalu dijawabnya kata dia bahawasanya Tuhan itu sesungguhnya marah dia pada hari ini atas sebagai marah yang tidak marah sebelum daripada ini, dan aku rasa tidak marah dia selepas daripada ini macam hari ini. Maka bahawasanya aku sesungguhnya telah aku bunuh atas orang manusia yang tidak disuruh aku membunuh. Dia kata aku ada fikir aku ini memang kami terkesal. Ya, tapi apa? Aku dah bunuh. Aku kira bahwa dia dah buka kata tiba-tiba. Aku kira bahwa aku dulu masa hidup atas dunia dulu aku biasa bunuh. Di cerita dia aku dah ditunggu tak tahu apa Tuhan bina hukum aku ni kerana aku bunuh orang masa di atas dunia dulu. Maka membunuh orang dengan bukan jalan syarak itu haram. Oleh itu malu aku akan Tuhan aku. Biarlah aku bawa diri aku sendiri. Diri aku. Dia kata aku malu dengan Tuhan kerana aku dulu tak bunuh satu orang. Kita ingat dari cerita ni macam mana yang kata dia boleh bunuh orang. Dan kita ni dia tak cerita. Nabi Allah Musa alaihi salam, dia ni bangsa Bani Israel. Fir'aun, Raja Zalim pada masa itu bangsa Qibti. Dia tak sama bangsa. Nabi Musa Bani Israel, Fir'aun Qibti. Yang dijadikan takdir bagi Nabi Allah Musa alaihi salam satu hari, orang Bani Israel sudah bertengkar dengan orang Qibti. Bertengkar yang sungguh-sungguh, maka dia dimasuk campur. Dia masuk campur itu dia nak meredakan pertengkaran tu. Bila dia masuk campur, Qibti ini keturunan Fir'aun ini cakap-cakap berguna kepada dia tadi penakar di depan dia. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia jalan terus. Yang kata Nabi Musa. Dia rasa guilty, dia rasa bersalah, dia rasa kalau aku dah buat silap menjadi tidak bunuh orang. Sedangkan tak patut aku bunuh dia ni. Dia cakap aku kesedekah sendiri ke jalan terus. Dia kata aku ada kes dengan Tuhan aku. Dia kata maka membunuh orang dengan bukan jalan syarak itu haram. Dia kata aku dah buat satu benda berdosa. Dia kata aku bunuh orang. Aku malu dekat Tuhan. Sebagai Nabi tak patut aku bunuh orang. Tapi aku dah terbunuh satu orang. Dia kata aku minta maaf lah. Dia kata tak boleh tolong apa. Sila apa dengan dia kata aku pakai. Bila sudah habis kata yang demikian itu, lalu berkatalah Nabi Allah Musa alaihi salam, Idhabu ila ghairi, idhabu ila Isa, fayatuna Isa, fayaqulun, ya Isa, anta Rasulullah, wa kalimatuh, alqaha ila Maryam, wa ruhun minhu, wa kallamta an-nasa fil mahdi, isfa' lana ila rabbik, ala tara ma nahnu fi. Nabi Allah Musa alaihi salam pun kata, dia kata silah engkau semua kepada orang lain daripada aku. Aku kadang kasihlah sekalian kamu kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka datang mereka kepada Nabi Isa. Berpuak ni, maka dalam keadaan desperate. Orang kata keadaan desperate. Keadaan apa? Terdesak. Dalam keadaan terdesak. Tak tahan ni. Duduk di pada masa ni tak tahan ni. Siapa kata apa jadi ni? Sebut kata jumpa kau niti. Sebut kata jumpa kau niti. Sebut kata jumpa kau niti. Pasal apa? Pasal desperate. Keadaan terdesak. Banyak orang itu. Ya, banyak orang itu. Kita bila pun kita kena sakit apa. Dalam keadaan sehat ni kita kata kita tak percaya lah. Jenis-jenis ni apa nama sehat, bomo, apa yang jenis tak bergerak dan Quran kita tak percaya. Pun kita kena sakit, orang ada hanya kan Nabi. Ini ada jadi begitu. Nampak tak? Itu ya ada jadi dalam keadaan ini. Memang banyak jadi. Tak percaya tak percaya pun kena apa dia nanti. Orang ada kalau yang ada dia, orang ada hidup dia, orang ada kata membelah kalau nak letak di kelapa dia, orang ada balik nanti. Oh dia begitu. Jadi apa dia?
dia rasa dia terdesak dalam keadaan yang tertentu, dia akan buat apa-apa. Sama macam curi ada masuk rumah orang, dan dia masuk tu bukan tujuan nak hidup kat rumah ni, dia masuk tu nak galak apa ada ada. Ya, dia tengah cabut nak lari di apa nama GTV kita keluar dulu hidup gelak nak panjang. Gelak tu, dia hamba buat apa? Dia dah dia tak boleh buat apa, dia orang ni muka dia bisa dapat dia. Ya. Jadi dia pasti ada apa bisa lihat di bawah dia tak apa. Nak belajar dengan dia. Dan kalau dia keluar nampak dia masuk dia. Ambil dia lawan tu, anak ni nak pengajar yang belajar jauh ni tu tak mau ya. Betul tak fikir tu no? Kalau kan kita tak pergi salam dia. Kita tak pergi salam juga. Assalamualaikum, kita tutup pintu balik. Lihat. Tak boleh juga. Kita dengar cerita ibu macam-macam. Macam-macam biasa perempuan ni. Tak ada kerja lain lah. Banyak kerja halal boleh buat kan. Tidur agak naik rumah orang apa. Buat kerja macam tu kan. Kau belah kami kena lah tengah rancang. Allahu Akbar. Satu malam ni sampai 2-3 rumah kena. Sampai orang perempuan tidur pakai rantai. Dia boleh buat pelayar mereka ambil. Ni sampai macam tu ni apa nak jadi ni. Ni balik pada mukadimah kita tadi apa dia? Jiwa tak tenang. Sampai perintah tu dia berani buat. Dia tidur tu, orang perempuan tidur pakai rantai tu, dia pergi pegang, dia buh pelayar perak dia nak tarik rantai. Kan? Contoh. Sini teruk ni tak ada alam macam tu. Lah senang aja bila jadi macam tu, ustaz tak buat kerja. Senang aja. Jadi apa pun ustaz tak buat kerja. Black metal ustaz tak buat kerja. Oral sex ustaz tak buat kerja. Padahal yang terlibat dalam oral sex tu anak Hindu. Ustaz tak buat kerja. Apa? Bukan kita nak terima, itu tanggungjawab kita bersama. Bukan kita nak terima, dan kita nak tuding jari, tunjuk orang tu, tunjuk orang ni. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Tolonglah kita sendiri prihatin dengan nasib anak bangsa kita, anak agama kita. Kita sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala tanya kita, kalau anak kita tak tahu baca Quran, Allah tanya kita. Tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh lepas saja dengan menjawab kata ustaz tak buat kerja? Tanya diri kita sendiri. Di hari akhirat esok kalau Allah tanya kita, kamu ada anak berapa orang? Anak kamu didapati seorang pun tak reti baca Quran. Kita nak jawab apa? Boleh kita jawab ustaz tak buat kerja? Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Kita pakat-pakat sedang kerana benda ni benda yang melibatkan kita sendiri. Pakat-pakat pembaik. Tuan-tuan tahu masyarakat Cina, bila bangsa dia kena masalah pil ekstasi, dia pun bergabung tenaga. Dia tolak ke tepi soal sentimen tadi. Dia bergabung tenaga di atas nama bangsa dia perangi ekstasi hadis-hadisan. Tuan-tuan tahu ekstasi daripada harga sebiji RM100 turun RM80, turun RM50, hari ini turun RM5 ke RM10. Bila turun pil ekstasi ke harga RM5 ke RM10, anak Cina tak ambil dah pil ekstasi. Pasal dia rasa low standard makan benda harga RM5. Sendirinya korang mereka yang terlibat dengan ekstasi. Budak Melayu pula terbuk. Pasal murah. Hari tu mahal sangat. Sering juga tapi mahal sangat. Lah bila turun RM10, anak kita. Apa orang kita buat? Kita tak boleh nak bersatu dalam nak menangani isu ni. Kita tak boleh. Kita habis masa dengan tuduh orang tu, tunjuk orang ni dan sebagainya. Akhirnya bangsa kita hancur. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sudah. Sudahlah, kita kena fikir cara bijak, cara cerdik. Bukan cara nak tuding jari, tunjuk orang tu, orang ni dan sebagainya. Bukan ini masa.
Ini masa untuk orang Islam semua fikir macam mana nak selamatkan bangsa kita yang mengaku agama Islam ni daripada hanyut. Daripada hanyut dalam arus yang cukup kuat dalam abad yang kita lalui hari ini. Cukup berapa hidup main ni macam-macam. Tuan-tuan boleh tengok pihak cawangan khas Pulau Pinang ada dokumen, filem dokumentari tentang black metal. Tuan-tuan kena tengok. Dan dipercayai benda ni akan diturunkan sampai ke peringkat orang ramai. Tuan-tuan tengok yang tu, tuan-tuan boleh faham. Tak payah orang ceramah panjang-panjang. Tengok tayangan yang lebih kurang memakan masa sejam suku tu. Tuan-tuan tengok yang tu, understood betapa teruknya yang kata black metal. Kalau tuan-tuan dengar cakap, kita 50-50, percaya tak percaya, bila main pekerjaan dengan Quran hadis, percaya 50, bila cerita saja jadi 50-50 dan sebagainya. Yang ni filem, tuan-tuan boleh tengok macam mana gambar ni dia ambil actual punya budak yang terlibat dalam black metal ni. Macam mana mereka ni, bila mereka duk kena tu yang kata geek mereka tu, macam mana keadaan mereka nak start upacara mereka macam mana, style yang mereka ucapkan, ganti mentera yang mereka ucapkan. Tuan-tuan boleh tengok dalam bentuk filem tu, tunjuk dia punya ucapan dan sebagainya. Tuan-tuan tengok sendiri boleh faham. Teruk sungguh rupanya. Kalau nak disabitkan kepada rosak agama, rosak dah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak dia senang aja. Tak dia lihat di rumah. Tu aja mula dah budak-budak ni. Dia start macam tu je. Start dia di rumah dia lihat. Dia tak mau nak letak di rumah. Dia kira nak keluar rumah. Malam keluar tak tahu balik pukul berapa dan sebagainya. Start macam tu. Akhirnya dia pergi involve begitu punya teruk. Tuan-tuan, setakat dia hidup goncang kepala dan sebagainya saja boleh gagah lagi. Darah kambing tu dia gamak minum. Tak tahu apa tujuan yang pergi minum tu. Darah kambing tu dia boleh hirup. Punya rosaknya budak-budak ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sampai masa saya nak bagi tahu, kita kacak bendera atas bumbung kereta sambut merdeka ni saya kira. Merdekakah kita ni? Itu yang kita nak tanya. Merdekakah kita ni? Dalam keadaan macam ini, anak muda kita terikat dengan budaya-budaya liar, dalam keadaan peratus penagih dadah daripada kalangan orang Islam semakin meningkat daripada hari ke hari, dalam keadaan kadar jenayah dan maksiat semakin meningkat di kalangan umat Islam pada hari ini. Merdekakah kita ni? Nah kita pakai sedang benar. Dah. Mengaji agama ni dia nak kena pergi sampai ke situ. Nak kena pergi sampai ke peringkat kita mampu menjadi dynamo di rumah kita yang boleh supply power kepada semua ahli rumah kita supaya mereka ini mempunyai tenaga yang cukup untuk merubah diri kepada kebaikan. Dia kena macam tu. Peranan bapa mesti betul-betul difungsikan di rumah. Bapa mesti pernah jadi imam sembahyang jemaah kepada anak-anak di rumah. Mesti pernah jadi imam. Sampai isteri boleh duk telefon mai dekat ustaz, kata ni ustaz ni suami saya ni nak buat macam mana ni, suruh jadi imam pun tak mau. Saya terpaksa duk hendak tengok dia sembahyang bila saya nampak dia sembahyang, saya cepat-cepat pakai telekong pergi hampak sejadah belakang dia sembahyang. Saya rokok, dia rokok, saya rokok, saya apa? Tengok dia tak ada dah. Pasal dia rokok tu dia nampak. Sebelum dia tak nampak, dia sembahyang elok lagi, dia rokok, kepala sepulai nampak. Saya telekong kat belakang dia. Allah, dia kata ikut aku pula dah. Kan? Dan ni duk tunggu enggak tengok tinggal sejadah. Tinggal dia tak kata haram jadah aja. Tinggal sejadah. Takut sungguh. Kan, isteri boleh telefon hebat kat juga. Dia kata, apa ni ustaz ni? Dia kata ni, sampai nak jadi imam ni tak boleh ni. Dia kata, pening kepala. Tuan-tuan dan perempuan muslim dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab kita kena pulihkan balik benda ni. Kena pulih baliklah. Suami kena jadi suami. Dalam rumah suami kena jadi suami. Bapa kena jadi bapa.
Ibu kena jadi ibu. Balik kepada peranan masing-masing balik. Kalau tidak mungkin dalam setengah rumah tangga, ibu main semua peranan. Dialah ibu, dialah bapa, dialah semua. Sebab apa? Sebab bapa tak peduli langsung dengan rumah tangga. Kita tak mahu macam tu. Dan kita juga tak mahu bapa main peranan semua. Dialah bapa, dialah mengasuh, dialah si mertik dia. Dia cuba. Ada tentang hak jenis ni pun ada juga. Kesian. Sampai jumpa bila apa dengan dukung anak dia. Bukanlah orang lelaki tak boleh dukung anak. Tapi bila apa jumpa dia dukung anak ni takut lah. Dia ada waktu, dia ada masa kita kena dukung anak. Ada waktu, ada masa. Ada waktu, ada masa, mereka kena dukung anak. Ni kata sepanjang masa kita dukung anak. Ini kita tak saling berkaitan batik aja. Ada juga macam tu pun. Dan jadi kita nak abang apa? Balik ke peranan masing-masing. Dan suami jadi suami, isteri jadi isteri, anak jadi anak. Kita nak macam tu. Balik peranan masing-masing. Kita kata peranan orang. Sebagai suami, berperanan membantu isteri. Bukan mengambil alih tempat isteri, membantu isteri. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Puak dia straight ni. Bila pergi jumpa Nabi tu tak boleh, Nabi ni tak boleh. Sampai Nabi Musa kata, cuba try tengok. Dia kata, 2 kali. Cuba try pula. Dia kata, cuba try. Dia kata, hampa pergi jumpa pula Nabi Isa. Kut Nabi Isa boleh tolong anda. Lalu berkata mereka itu kepadanya, maksud kepada Nabi Isa, ya Isa, engkau orang yang menjadi pesuruh Allah dan engkau adalah kalimah. Dia kata Nabi Isa macam itu. Yang disampaikannya kepada ibumu yang bernama Maryam. Kalimah Allah sampai kepada Maryam, Maryam mengandung. Dia sebut kalimah Allah. Maryam mengandung tidak ada suami. Maryam mengandung dalam keadaan tidak pernah tidur dengan mana-mana lelaki. Allah Subhanahu wa ta'ala mencampakkan kalimahnya ke dalam diri Maryam, maka akhirnya Maryam alaiha salam terus mengandung seorang anak yang bakal menjadi nabi. Allah buat benda ni satu bagi jadi sebagai satu tanda bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Bila puan ni nak jumpa dia berkata, wahai Isa, kamu ni adalah kalimahnya yang disampaikan kepada ibumu yang bernama Maryam dan roh daripadanya. Yang ni dikurniakannya kamu hidup dan telah berkata-kata kamu dengan orang pada masa kamu di dalam buaya. Nabi Isa kecil-kecil dia. Bila yang dia kata ni bila? Bila yang Nabi Isa alaihi salam berkata. Kita akan baca nanti. Ada satu hadis panjang, dia cerita tentang 3 kes budak kecil berkata. 3 kes tidak masuk hak satu. Semua ada 4 kes. Dalam dunia ni, daripada dulu sampai hari ni ada 4 kes. Budak yang tidak patutnya berkata. 3 tidak termasuk ni. Nabi Isa, kemudian Hakim, Nabi Yusuf dengan Zulaikha, itu semua masuk dalam 3. Kemudian satu lagi, kes apa? Kes. Bukan ni. Nakikah masuk yang 3. Yang 3. Satu lagi kes apa? Kes. Budak yang bila mak dia nak dicampakkan ke dalam hati. Kita ingat balik ada satu kisah. Ahli sihir kepada seorang raja. Pernah baca hadis ini. Ahli sihir kepada seorang raja, bila dia dah sampai umur tua, dia kata dekat raja dia kata, aku ni dah tua dah. Dia kata, maka aku minta kepada kamu, wahai tuanku, cari satu orang budak muda, bawa mai dekat aku seorang ghulam. Dia kata, aku nak ajak segala ilmu sihir aku ni dekat dia sebagai menjadi pelatih kepada aku. Maka raja pun ambil satu orang budak mai belajar ahli sihir ni. Tapi budak ni dalam perjalanan nak pergi rumah ahli sihir, dia singgah di rumah satu rahib, satu pendeta. Satu hari dia jumpa dengan seekor binatang besar di tengah jalan. Binatang ni menyebabkan orang pakat lari, ada takut. Tersampak dengan dia. Dia ambil kepil batu, dia kata apa? Dia kata, kalau sekiranya ilmu yang aku belajar daripada rahib ini ilmu benar, dan ilmu yang aku belajar dekat ahli sihir ini ilmu yang tak benar, dia kata, ya Allah, dia kata, mati kalau binatang ini dengan batu ini. Dia pun punggat, mati binatang dia. Maka yakinlah budak ni bahawa ilmu yang dia belajar daripada rahib ini ilmu benar. Dia rangkap hadis sepanjang. Dia rangkapkan cerita, akhirnya budak ni dia jadi makin terkenal. Pendeta rahib ni pesan dekat dia, hang jaga baik-baik. Dia kata, kerana hang akan diuji selepas daripada ni. Lepas tu ujian daripada dia. Maka dia jadi satu orang yang masyhur kerana atas usaha dia Allah Subhanahu wa ta'ala makbulkan. Orang yang sakit topak, sakit kusta, sakit macam-macam, buta mata dan sebagainya mai kat dia,
dengan izin Allah sembuh dia. Berita kehebatan dia sampai kepada satu menteri raja. Ingat saudara, sampai ke menteri raja. Menteri raja ni buta lama dah. Maka dia pun nak jumpa dengan Roland ni tadi. Bila dia jumpa, dia kata dekat Roland ni, betul ke kamu boleh mengembalikan penglihatan mata orang yang buta? Dia kata, dah, bukan aku, tapi Allah Tuhan aku. Menteri raja ni kata, tak apalah, apa cerita pun hampa dia selek balik. Dia kata, aku tak boleh bagi hang selek. Kerana yang boleh bagi selek ni Allah Tuhan aku. Dia kata. Tapi kalau hang nak juga, dia kata syarat dia kata, kamu kena beriman dengan Tuhan. Menteri raja pun dah straight juga. Lebih kawah tadi juga. Dia pun kata apa? Dia kata tak apa. Janji aku selek sudah. Maka dia pun beriman dengan Allah Tuhan Roland. Dan dia pun minta kepada Allah, Allah izinkan selek menteri ini. Bila selek, dia pergi jumpa raja. Raja dia tengok-tengok, nampak handsome lain macam hari ni. Ni nak ikut mana? Dia kata, aku dah selek dah. Kata apa? Kata aku dah ikut satu orang budak apa semua begitu. Budak mana? Budak ni, tapi budak ni kata yang mencelekkan aku ni bukan dia, tapi Tuhan dia Allah. Terkejut datang telinga raja ni. Dia kata, ada ke Tuhan lain-lain pada aku? Dia kata, menteri ni kata, ada. Dia kata, ada Tuhan lain. Tuhan tu Allah, Tuhan budak tu dan Tuhan aku. Oh, pun ada Tuhan lain. Akhirnya menteri raja ni digergaji sampai mati. Dan juga Rasid yang jadi guru kepada Roland tadi juga dibunuh mati. Dan budak ni dibawa mai raja turun, bawa di tengah laut lempang. Nak lempang tengah laut dia mati, tiba-tiba perahu tukaran mati. Buat-buat bawa ni dia renang balik ke darat. Hadis sahih benar, hadis sahih. Ini bukan cerita dongeng, hadis sahih. Tuan-tuan boleh cari hadis ini dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Ada hadis. Lepas tu bawa naik atas gunung, nak lempang turun bagi mati. Bawa naik atas gunung ni, tak ada nak lempang, gunung tu bergerak, jatuh, guling buat-buat ni, dia turun balik buat air. Ini jadi tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk bahawa budak ni telah beriman dengan Tuhan yang benar. Dia balik, dia turun daripada gunung tu lepas buat ni berguling jatuh mati, dia balik ke jumpa raja. Dia balik jumpa raja, bukan lari. Balik jumpa raja. Dia kata dekat raja, dia kata tuanku, kalau tuanku nak bunuh saya, saya buat macam-macam semua. Kesian tak puak-puak nak buat saya. Kalau tuanku betul-betul nak bunuh saya bagi jalan. Tuanku bawa saya di tengah kawasan lapang. Ikat saya pada satu kayu halus, kayu pancang. Ambil anak panah saya tu, dia kata. Sebelum panah sebut, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan Roland. Panah saya akan mati. Raja ni dia tak kira ada janji hang mau. Lagu mana? Lagu tu. Okey, aku buat. Dia bawa di tengah padang, segala hamba rakyat semua mai berhimpun, dia pun ambil anak panah, terus panah. Sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata mati pula. Bila mati, ni hak ramai ni kata apa? Dia kata amanna bi rabbil ula. Kami beriman dengan Tuhan budak. Dia tak mau surrender juga. Dia serah orang-orang dia korek tarik bubuh hati menyala. Dia ugut semua orang. Kalau hampa nak beriman juga dengan Tuhan budak ni, dia kata, itu dia. Kawah hati ni akan makan hampa. Seorang demi seorang masuk. Semua tetap dengan kata amanna bi rabbil ula. Bila naik kat mak ni, anak baru beranak. Sampai tu dia berketagak-tagak. Nak macam cerita mati tak begitu. Tapi ini bukan cerita mati tak. Dia berketagak-tagak. Anak dia kata, wahai mak, kita duduk di atas jalan yang tengah. Pergi terus tu. Itu budak yang keempat yang berkata tua itu. Bila nak hadis kita. Ini yang saya kadang masalah yang ni lah. Dia tetapi ada kan itu dia anggap merawi. Benda tu dia berkaitan. Ya, jadi kita sebutkan begitu. Ya. Baik. Dan dia kata dekat Nabi Allah Isa alaihi salam ini, kamu dapat berkata-kata. Dia kata ketika kamu masih budak kecil. Dan telah berkata-kata kamu dengan orang-orang pada masa kamu masih di dalam buayan. Iaitu masa tidak siapa budak kecil dapat berkata-kata seperti kamu. Maka dengan ada banyak kelebihan kamu yang dikurniakan Allah itu, barangkali makbullah apa minta kamu kepada. Ini puak hati minta tolong dia ni. Dia kata nampak yang ni memang banyak spesial. Apa salahnya minta kat Tuhan. Mintalah kami bagi lepas daripada padang masa ini. Tak boleh tahan dah teruk. Maka tolonglah kiranya sepahatkan kami ini kepada Tuhan. Tidakkah engkau lihat barang yang ada kami atasnya daripada azab dan sengsara padang masa ini? Dan tempat panas matahari dan bersusak-susak ini, kesianlah kiranya engkau akan kami. Bila didengar oleh Nabi Isa dan perkataan mereka yang demikian itu, lalu disahutnya, fayaqulu Isa,
Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah wa lam yadhkur dhanban nafsi. Dia kata. Dan berkata Nabi Isa bahawasanya Tuhan aku sesungguhnya murka ia pada hari ini akan orang-orang yang berhasra kepada dia, akan sebagai murka yang tidak pernah murka seperti ini sebelumnya, dan tidak murka ia seperti ini kemudian daripada ini. Dan tidak tersebut dalam hadis ini akan Nabi Isa menyebutkan apa dosa. Ini kata. Saya perlu cari juga, ada cari rujukan tambahan tak jumpa lagi. Apa kesalahan Nabi Isa ni? Sehingga kan dia kata dia pun ada syirik dengan Tuhan. Begitu. Bahkan tersebut dia kata. Yang disebutkan dia kata hanyalah diri aku. Nabi Isa cuma kata gitu lah. Sudahlah, tinggal aku lah. Aku tak boleh tolong engkau. Baik, bila sudah habis cakapnya itu, maka ia pun berkata lagi. Izhabu ila ghairi, izhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fayatuna Muhammadan fayaqulun ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamul anbiya wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Isfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi. Maka pergilah sekalian kamu kepada orang lain daripada aku. Yang inilah sekalian kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah nampak. Allah memang hero. Dia berkata dengan itu. Allah memang hero. Lah sekali habislah daripada Nabi Adam tu, setelah sekali sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dengar mereka itu akan perkataan Nabi Isa yang demikian, lalu langsung terus mereka pergi kepada Nabi Muhammad. Tiba di hadapan Nabi Muhammad, lalu berkata langsung mereka itu, ya Muhammad, engkau seorang yang menjadi pesuruh Allah. Tiada seorang yang lebih mulia pada Allah lain daripada Rasul. Dan engkau adalah kesudahan kepada Nabi dan Rasul. Dan sesungguhnya pula telah diampun Allah bagimu apa dosamu yang terdahulu dan apa dosamu yang kemudian. Amatlah mulianya engkau di sisi Tuhan. Dan amatlah ia kasih kepada engkau. Maka dengan kerana mulia engkau kepadanya itu dan kasihnya kepadamu itu, pastilah apa mintamu makbul kepadanya. Buat sekarang panjang ni. Tak ada dah lepas ni, tak ada apa nak tunjuk lah. Dan jadi hak ni lah ni. Sekarang hadis panjang lah, tak ada lah wahai Muhammad, kami jumpa belakang dah semua pun tak boleh lah. Kami tak ada nampak orang lain lah. Nampaknya kamu Muhammad, kamu boleh tolong kami. Begitu cerita dia. Maka sepakatlah bagi kami kepada Tuhanmu, apalah kiranya kesianlah engkau akan kami. Tidakkah engkau lihat barang yang kami ada di dalamnya daripada azab dan sengsara? Muhammad, dia baru tengoklah ni, kami teruk ni, tolonglah kami. Tolonglah kami lepas daripada tempat ni. Bila didengar oleh Nabi Muhammad SAW akan perkataan semua orang yang demikian itu, lalu kesihanlah dia. Ini kata Nabi Muhammad. Daripada hidup atas dunia ni yang kesian bawah, kata duduk pada mahsyar ada kesian bawah juga. Ini yang kata Nabi Muhammad SAW. Begitu. Maka sambung hadis itu dia kata, fa'antaliqu sa'ati tahtal 'arsh fa'akhiru sajidan li rabbi thumma yaftahu Allahu 'alayya min mahamidih wa husni as-sana'i 'alayhi syai'an lam yaftahu 'ala ahadin qabli. Maka langsung berjalan aku pergi ke bawah aras Ar-Rahman. Aku pun dengar-dengar macam tu, terus berjalan lagi kepada aras Tuhan. Langsung aku sungkuh akan diri aku, yakni sujud bagi Tuhan aku di situ juga. Kemudian daripada sudah aku sujud itu, maka Tuhan buka akan hatiku dan terangkan kalbuku atas memujinya dengan sebaik-baik puji-puji. Nabi minta kat Tuhan ini penuh ada. Sini duduk bawah aras Tuhan, terus sujud tak panggung-panggung. Walhal bukan nak minta untuk dia, nak minta untuk umat dia. Nabi sujud tak panggung-panggung kepala, sujud nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah tolong umat dia. Nabi kata pula bila aku sujud tu, Allah buka hati aku, sabit di mulut aku puji-pujian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan ajak dia macam mana nak sebut, nak puji Allah. Dan dibukanya aku akan pandai menyebut sifat-sifat kemuliaan Allah. Akan satu yang tidak dibukanya atas seorang pun dahulu daripada aku. Allah buka. Sebab kadang-kadang orang bila nak ceramah, bila nak cakap dia sebut Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tu doa-doa tu apa? Nak minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan dada kita sebelum nak cakap ke orang. Minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala fasihkan lidah kita. Itu semua doa. Dan doa ni Nabi SAW menyebut doa ini. Dan doa ni sabit sebagai sunnah Nabi SAW. Baik. Summa yuqal ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tusaffa. Kemudian datang perintah daripada Tuhan. Orang tengah dia duduk sujud. Sujud tak bangun-bangun kepala. Nak minta dekat Tuhan dalam sujud. Ya. Sebaik-baik kita, sedekat-dekat kita dengan Allah ketika sujud. Ya. Kalau ada hajat apa dengan Tuhan dan sebagainya, dari angkat tangan minta pun boleh. Tapi minta dalam keadaan sujud, itu lebih baik lagi. Dalam semayang tu sambil duduk sujud semayang biasa, dalam duduk sujud semayang biasa tu sambil duduk baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sambil duduk baca tu ingatlah dalam hati nak minta apa kat Tuhan, kerana waktu tu kita dekat dengan Tuhan. Nabi Muhammad SAW pergi terus sujud di bawah aras, tak tanggung kepala dia selagi Allah tak suruh tanggung, dia tak tanggung. Hormat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba bunyi satu suara, dia kata ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu. Bunyi suara dia. Kemudian datang perintah daripada Tuhan, iaitu dikata orang ya Muhammad SAW, angkat olehmu akan kepalamu daripada sujud itu. Kata dia lagi, sal tu'tah, mintalah olehmu apa kehendakmu, nescaya diberi apa minta kamu. Tuhan ni habislah. Dengan Nabi Muhammad ni, makhluk paling dia sayang, Nabi Muhammad SAW. Kita tuan-tuan, kita kalau ada anak, ada seorang hak kita tak tahu lah. Bukan kita beza-bezakan kasih, tapi hak seorang ni kita kalah. Ada, kebanyakan orang ada. Kan? Ada orang dia kata saya tak, saya semua sama. Dia pembohong kita. Kan? Ada, kadang-kadang tu ada seorang. Hak seorang tu jadi pengarang jantung dia. Kan? Dan dari segi layanan, dari segi pemberian dia sama. Tapi dari segi sayang dia ada sikit. Kan? Bila kita nak pergi Mekah ni, kita panggil anak tu bagi kunci kecil. Ada lagi 5-6 orang lagi pun kita sayang, anak kita juga. Dia minta apa boleh tolong, kita tolong juga kan. Tapi kunci tak ada dah. Kan? Nampak? Dia macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad dia paling sayang. Paling sayang. Bila Nabi Muhammad SAW minta agak dia, habis. Allah Subhanahu Wa Taala pun tak boleh dah. Allah Subhanahu Wa Taala tengok Nabi Muhammad SAW ni manusia yang tak patutlah dia tak bagi apa yang Nabi Muhammad minta. Dan dia kata, dan syafaatkanlah siapa yang kamu suka syafaatkan, nescaya makbul syafaat daripada kamu. Bunyi suara tu macam tu daripada aras tu, bunyi suara dia kata ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepala kamu. Sal tu'tah, minta apa saja, apa yang kamu minta pasti akan diberi. Kan? Wasfa tusaffa, mintalah tolong, nak rekomen siapa pun sebut nama, Tuhan kata tusaffa, pasti aku akan luluskan recommendation kamu. Tengok Tuhan tak habis orang putih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila datang daripada pihak Tuhan titah yang demikian itu, maka Nabi Muhammad SAW pun menjunjung sebagaimana sabdanya itu. Farfa, kata dia, fa'arfa'u ra'si fa'aqulu ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati. Kata Nabi Muhammad, maka aku angkatkan kuluku, yakni kepala aku daripada sujud itu, seraya berkata, dengar Tuhan kata angkat kepala, baru angkat. Lagi tak bunyi suara kata angkat, lagi tu dia duk sujud, duk minta, duk merayu dekat Tuhan. Tuhan kata angkat, baru angkat. Bila dia angkat saja kepala dia, dia kata, hai Tuhanku, umat aku. Wahai Tuhanku, umatku. Wahai Tuhanku, umatku. Dia tak minta untuk dia, dia minta untuk umat dia. Ya Allah, umat aku. Dia kata, tolong mereka, tolong mereka. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya Muhammad, apa kehendakmu pada umatmu, aku perbuat.
Muhammad apa? Nak suruh aku buat apa dekat umat kau? Khabar saja, pasti aku buat. Dan macam tu Tuhan sayang Nabi Muhammad ni. Maka kata aku, ya Tuhanku, segerakanlah hisab mereka itu. Dia kata, ya Allah, bagi cepatlah hisab mereka ni, kesian mereka duduk di padang mahsyar. Maka dipanggil semua umat Nabi Muhammad SAW dihisab mereka. Kita ni dulu umat Nabi lain kena tahan tak dulu. Pasal apa kita dapat keutamaan boleh pergi dulu? Pasal Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, sampai macam ni hadis kita baca, tuan-tuan gamak nak pandang rendah dekat Nabi Muhammad? Jangan, tuan-tuan. Kita bukan nak paksa orang suruh hormat Nabi Muhammad. Tapi kita nak abang kata kita orang Islam, kita mesti hormat dia. Kalau Allah pun sayang dan hormat pada dia, kita siapa yang kita nak bina dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis. Wallahu yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu tidak. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah al-Alhamdulillah.